Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk baru. Tentang apa ya? Tentang zakat. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama Ustazah dalam channel Ustazah Huda Rahmat untuk kita menyambung lagi kembali pembelajaran kita untuk pendidikan Islam tingkatan 3. InsyaAllah hari ini kita akan masuk dalam bidang fiqh dan pelajaran yang ke-17 hari ini di bawah tajuk zakat penyuci harta. Dan dalam tajuk zakat ini ada 2 unit dan kita akan masuk unit yang pertama terlebih dahulu, iaitu konsep pengurusan zakat. Jom belajar sama-sama. Baik, pertama sekali kita nak tahu dan nak kenal apa maksud zakat. Apa maksud zakat sebenarnya? Okey. Dari segi bahasa, perkataan zakat membawa maksud subur, suci, berkat dan berkembang. Subur, suci, berkat, berkembang. Perkataan zakat itu sendiri. Manakala dari segi istilah pula, perkataan zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi dapatlah kita fahami di sini bahawa bukan semua harta kita yang diwajibkan zakat, hanya sebahagian sahaja. Dan yang layak menerima zakat juga ada golongan-golongan tertentu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Dan insyaAllah kita akan tengok selepas nanti siapakah mereka yang layak menerima zakat. Okey? Baiklah, seterusnya kita nak tahu apa dia hukum ibadah zakat tu. Okey? Hukum zakat adalah wajib. Wajib apabila seseorang itu telah mencukupi syarat-syarat wajib zakat. Okey? Yang kedua, kita dah belajar hari ini tentang hukum zakat. Baik, yang ketiga, kita nak tahu apa dia dalil. Dalil nakli ibadah ataupun kefarduan zakat itu sendiri. Okay? Dalil nakli ni maknanya kita nak lihat apa dia ayat-ayat Al-Quran ataupun apa dia hadis Nabi yang menyebutkan tentang kewajipan ibadat zakat. Okay? Ada 2 dalil nakli. Kita lihat dalil yang pertama dahulu. Okay? Dalil yang pertama ada dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, dalam ayat yang ke-43. Okay? Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimussalah wa atuz zakah. Pendek saja. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okay? Jadi kalau kita lihat di sini, kefarduan ibadah zakat seiring dengan kefarduan ibadah solat. Jadi menunjukkan bahawa kewajipan solat adalah wajib, manakala ibadah zakat juga adalah wajib. Okay? Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Kita lihat hadis Nabi. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Muttafaq alaih. Okay, hadis yang cukup famous lah. Apa maksud hadis ni? Islam dibina atas 5 perkara. Okay? Penyaksian, yang pertama penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kedua, mendirikan solat. Kemudian menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat, semua perkara yang disebutkan dalam hadis Nabi ini adalah rukun Islam. Dan salah satu daripadanya adalah wa ita'iz zakah, kewajipan untuk mengeluarkan zakat. Jadi jelaslah di sini bahawa kita dah lihat 2 dalil, kedua-duanya menyatakan tentang kewajipan ibadah zakat. Okey, jelas Okey. Seterusnya kita lihat kepada asnaf yang layak menerima zakat. Okey, nanti akan adalah biasanya akan ada pelajar-pelajar yang tanya. Ustazah, apa maksud asnaf ni? Baik. Asnaf ni
Maksudnya dalam bahasa yang mudah kita faham adalah golongan yang layak menerima zakat. Dalam soalan peperiksaan kadang-kadang digunakan perkataan asnaf dan kadang-kadang juga digunakan perkataan golongan yang layak menerima zakat. Jadi hari ini kita dah belajar perkataan asnaf ini bukan satu perkara yang barulah, bukan satu perkara yang asing. Jadi kalau keluar dalam peperiksaan, masya-Allah anak-anak boleh menjawab dengan baik. Okay? Ada 8 golongan asnaf yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Okay, kita akan pergi satu persatu. Okay, yang pertama, cuba teka gambar apa? Baik, yang pertama ialah fakir. Golongan fakir. Siapa itu fakir? Okay, kita lihat. Okay, fakir ini adalah orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya, termasuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Maknanya kita kena faham kat sini, orang yang fakir ni untuk keperluan dirinya sendiri pun dia tak ada harta, tak cukup. Tak cukup. Okay, untuk lebih kita faham, cuba tengok contoh. Seseorang yang memerlukan RM10 sehari, tetapi dia hanya mampu memperoleh, tak nampak ni, RM3 sehari. Okay, RM3 saja. Maknanya separuh keperluan dia pun dia tak ada, dia tak mencukupi. Itu maknanya golongan fakir. Apatah lagi kalau memang tak ada harta langsung lah. Itu memang golongan yang fakir. Maka mereka layak menerima zakat. Okay. Golongan yang kedua, tengok siapakah golongan yang kedua ni? Okay. Golongan yang kedua ialah miskin. Apa beza? Tadi fakir, sekarang miskin. Biasa kita sebut fakir miskin macam sama je kan? Sebenarnya ada beza. Okay. Orang yang hanya mampu menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidupnya. Berbanding dengan fakir tadi, dia memang tak ada harta walaupun separuh, walaupun sebahagian. Miskin ni dia ada sikit lah harta, maknanya dapatlah tampung sebahagian saja. Okay, contoh, kalau seseorang tu perlukan RM10 sehari, dia hanya mampu memperoleh sekitar RM8. Maknanya untuk mencukupi keperluannya seharian tu tak cukup, tapi lebihlah daripada separuh. Maknanya sebahagian tu dia ada. Walau bagaimanapun, miskin ini juga termasuk dalam layak asnaf yang layak menerima zakat. Okey? Baik. Yang ketiga, siapakah golongan yang ketiga? Okey, badan amil zakat gambar ni kan. Jadi boleh agaklah kan siapa? Okey, yang ketiga ialah golongan amil. Siapa tu amil? Amil ialah mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Jadi bukan boleh suka-suka je dia mengaku dia amil. Dia mesti dilantik oleh pemerintah. Maksudnya di sini dilantik oleh Pejabat Agama Negeri, Majlis Agama Islam Negeri dan sebagainya lah. Untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Jadi amil ini juga ada bahagiannya. Mereka layak menerima zakat. Yang keempat ialah siapa? Mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Orang yang baru memeluk Islam. Orang yang baru memeluk Islam. Maksudnya menukar agamanya daripada agama Kristian ke Buddha kepada agama Islam. Jadi mu'allaf ni ada hikmahnya. Kenapa Allah masukkan mereka termasuk dalam golongan yang layak menerima zakat? Cuba kita bayangkan situasi seorang mu'allaf. Mereka mungkin dibuang kerja setelah memeluk Islam. Atau mereka mungkin dipulaukan, dihalau oleh ahli keluarga. Jadi dengan itu, apabila mereka ini ditimpa ujian sebegini, Islam datang dengan melayakkan mereka untuk menerima zakat. Di situ menunjukkan keindahan Islam yang mana Islam akan mereka akan mudah untuk dibantu, dibimbing dengan diberi bantuan sama ada dari segi kewangan maupun untuk kita membimbing mereka supaya tidak kembali semula kepada ajaran agama asal mereka. Itu hikmahnya kenapa asnaf layak menerima zakat. Kenapa mu'allaf layak menerima zakat. Baiklah, kita sambung golongan yang kelima. Golongan yang kelima ialah siapa? Hamba. Siapa tu hamba? Hamba ialah golongan yang hamba yang ingin membebaskan diri. Maknanya golongan yang ingin memerdekakan diri. Sebenarnya mereka ini ataupun hamba ni susah dah kita nak lihat hari ini sebenarnya sebab kita tak boleh samakan
golongan hamba ini sebagaimana pembantu rumah ataupun orang gaji. Kerana hamba ini adalah milik tuannya dan tuannya berhak menyuruh apa sahaja bentuk pekerjaan lah kepada hambanya, dan hamba tak berhak untuk menolak. Tak ada kuasa untuk menolak. Okay. Berbeza dengan pembantu rumah ni kita bayar dia, kita upah dia atas pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi mereka ada pendapatan sendiri. Kita tak sama. Maka hamba yang dimaksudkan di sini adalah hamba yang ingin membebaskan dirinya, dan mereka termasuklah dalam golongan orang yang layak menerima zakat. Okay. Baiklah, seterusnya golongan yang keenam. Okay, asnaf yang layak seterusnya ialah golongan orang yang berhutang. Okay, bagaimana yang dimaksudkan dengan orang yang berhutang? Okay, kita lihat. Orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas diri serta tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Okay, dia ada berhutang, dan hutang yang dibenarkan sahaja iaitu seperti hutang untuk keperluan asas lah, hutang tempat tinggal, untuk dapatkan makanan, untuk diri dan keluarganya ataupun tanggungannya, dan dia tak mampu nak bayar. Jadi mereka ini termasuk dalam golongan yang layak menerima zakat. Okay. Seterusnya, asnaf yang ketujuh. Siapakah mereka? Mereka adalah golongan fisabilillah. Okay, siapakah fisabilillah? Okay, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, apa yang dimaksudkan dengan berjuang di jalan Allah? Okay, kalau kita lihat berjuang di jalan Allah ni, kalau zaman dahulu lebih mudah untuk kita faham, mereka yang berperang, berjihad di jalan Allah. Okay, jadi kalau kita nak ambil contoh pada hari ini, siapa sajalah, apa saja bentuk pekerjaan yang mana mereka semua berjuang untuk menjaga keselamatan, menjaga keamanan negara, mereka ini termasuk dalam fisabilillah. Okay, itu golongan yang ke-7. Okay, seterusnya golongan yang ke-8 ataupun golongan yang terakhir. Siapa ni? Okay, yang ke-8 ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni apa ataupun siapa sebenarnya? Orang yang bermusafir dengan tujuan yang diharuskan syarak. Ingat diharuskan syarak maknanya tujuan yang baik. Contohnya seperti menyambung pelajaran. Okay? Dia belajar di luar negara. Okay? Kemudian terputus perbelanjaan. Ada masalah kewangan dan sebagainya. Mereka termasuk dalam Ibnu Sabil dan dibenarkan ataupun layak untuk menerima zakat. Okay? Jadi kita dah tahu 8 asnaf zakat atau golongan yang berhak menerima zakat. Jadi ramai sebenarnya 8 tu dan ke-8 tu penting untuk kita ingat. Jadi insyaAllah saya akan bantu untuk anak-anak semua ingat. Okay, kita akan sambung dengan formula untuk ingat 8 asnaf zakat. Okay, macam mana nak ingat 8 asnaf zakat ni? Okay, yang pertama, 1 A S, 2 F M H. Okay, kenapa 1 AS, 2 FMH ni? Okay, 1 AS tu maknanya A dan S ni ada sekali sahaja. FM dan H ni ada 2. Mana? 2, 4, 6, 8 lah. Semua sekali 8. Okay, macam mana kita nak ingat? Baik. Okay, A ni untuk Amel. Okay, S untuk Ibnu Sabil. Okay, Ibnu Sabil. Okay. Kemudian F tu untuk fakir dan juga fisabilillah. Tu yang saya maksudkan dengan 2. M untuk miskin dan mu'allaf, manakala H untuk hamba dan orang berhutang. Okey. Jadi cara nak ingatnya ialah 1 anak soleh, 2 father mother happy. Okey. 1 anak soleh, 2 father mother happy. Okey. Insya-Allah mudah untuk kita ingat. Jadi ada 8 golongan, kesemuanya kita kena faham dan kena ingatlah. Okey. Dan soalan pun selalu ditanya dalam peperiksaan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hikmah pensyariatan zakat. Okay, apa hikmah Allah menetapkan kefarduan ibadat zakat kepada kita umat Islam? Baik, hikmah ini terbahagi kepada 3, pemberi, penerima dan juga kepada masyarakat. Okay, kita akan lihat satu persatu. Okay, hikmah kepada pemberi dulu. Okay, pertama, apa dia hikmah kepada orang yang memberi zakat ataupun orang yang mengeluarkan zakat? Okay, mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah. Sifat pemurah maknanya kita tak rasa terlalu sayang dengan harta kita sehingga kedekut tu. Jadi serta menjauhi sifat bakhil ataupun kedekut. Okay, yang pertama. Yang kedua, pada yang kedua,
melahirkan sifat taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Okey, seterusnya yang ketiga, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti insya-Allah dengan kita mentaati segala perintah Allah, mengeluarkan ibadat zakat, insya-Allah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Kita nak harta yang kita miliki itu bukan saja membantu menyenangkan kita di dunia, bahkan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada penerima zakat. Okey, apa dia hikmah ibadat zakat kepada orang yang menerima zakat, pada asnaf-asnaf tadi. Baik, yang pertama, membersihkan hati daripada hasad dengki dan iri hati terhadap golongan yang kaya. Maknanya tak nak ada lagi dah perasaan hasad dengki dan sebagainya. Kerana orang kaya tadi, orang yang berharta tadi telah mengeluarkan zakat kepada mereka yang layak. Okey, yang kedua, sebagai sumber modal bagi golongan miskin untuk menjana ekonomi keluarga. Sebagaimana yang kita dah belajar tadi, antara asnaf zakat ada antaranya adalah miskin. Yang mana apabila golongan miskin tadi menerima zakat, ini boleh dijadikan sebagai modal kepada mereka untuk memulakan perniagaan bagi menjana ekonomi, meningkatkan taraf hidup keluarga. Yang ketiga, meringankan beban. Kepada siapa? Kepada asnaf orang yang berhutang tadi. Jadi mereka ini dengan adanya harta daripada zakat yang diberikan kepada mereka dapat membantu mereka melunaskan hutang-hutang mereka. Okey. Kemudian yang keempat, meningkatkan keyakinan mu'allaf terhadap keindahan Islam itu sendiri. Jadi apabila mereka berhak atau mereka dapat harta zakat tadi, menerima zakat tadi, itu akan menambah keyakinan mereka kepada agama Islam. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan pergi pada masyarakat. Kepada masyarakat, apa hikmahnya, apa kelebihannya, atau apa kepentingannya ibadat zakat kepada masyarakat. Yang pertama, mengeratkan ikatan ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam. Sebab kita lihat tadi adanya sifat tolong menolong antara satu sama lain, antara orang kaya dan orang miskin. Di situlah akan lahirnya ikatan ukhuwah antara kasih sayang dan juga kasih sayang sesama umat Islam. Yang kedua, dia merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dengan golongan yang miskin. Di situ dapat dirapatkanlah jurang perbezaan tadi. Tak adalah yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Okay. Dan saling membantu antara satu sama lain. Ini juga antara hikmah yang penting, yang utama dalam masyarakat. Okay. Akan adanya sifat saling bantu-membantu dengan hilangnya sifat kedekut tadi. Okay. Dan yang keempat, meningkatkan syiar Islam. Di sini menunjukkan keindahan ibadah-ibadah dalam Islam, termasuklah ibadat zakat ini, menunjukkan dan juga meningkatkan syiar Islam. Okey, jadi kita dah ketahui apa maksud zakat. Kita dah tahu apa dia hukum zakat. Kita dah belajar juga apa dalil-dalil wajibnya zakat. Kemudian tadi kita dah ingat 8 asnaf zakat. Okey. Kemudian last kali tadi kita dah sebut apa hikmahnya. Kenapa Allah mewajibkan, memfardukan ibadat zakat kepada kita umat Islam. Jadi insya-Allah sebelum kita akhir sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini, saya ada sediakan satu soalan kebat. Okey, cuba lihat sama-sama soalan kebat ini. Okey. Islam menetapkan golongan mu'allaf merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Okey. Pada pandangan anda, mengapakah Islam menetapkan demikian? Uraikan. Jadi, saya ada sebut sebenarnya tadi, saya tak langsung. Soalan ni nak tahu apa hikmah di sebalik kenapa golongan mu'allaf ini berhak menerima zakat. Okey, kenapa? Dan soalan kebat biasanya akan memperuntukkan sebanyak 4 markah. Okey, 4 markah. Baik. Sudah sediakan jawapan. Kita lihat contoh jawapan. Apa hikmahnya? Sebagai dorongan kepada mereka yang baru memeluk Islam. Itu isinya, itu poinnya. Yang pertama. 1 markah. Okey, selepas isi kita kena sambung dengan huraian. Okey, apa huraiannya? Kita guna kata hubung. Kata hubung supaya. Okey, supaya hatinya tenang dalam menghayati agama yang baru dianutinya. Ini adalah huraian. Yang kedua, untuk 2 markah. Seterusnya kita akan sambung dengan huraian lengkap.
Ini kerana, kita guna ini kerana bantuan kewangan yang diberi dapat meringankan beban yang dihadapi olehnya. Tambah lagi 1 markah untuk huraian lengkap. Dan last sekali, tak lengkap jawapan KBAT kita kalau tak ada kesimpulan. Kesimpulannya, kita mestilah mengeluarkan zakat supaya golongan mu'allaf ini diberi sokongan dan bimbingan agar tidak kembali kepada agama asal mereka. Dia mudah saja sebenarnya untuk menjawab soalan KBAT ini. Cari apa isi yang paling penting ataupun isi yang paling mudah untuk kita huraikan. Kemudian datangkanlah huraian dan huraian lengkap. Setelah sekali kita akhiri dengan kesimpulan. Jadi cukuplah 4 markah untuk jawab soalan KBAT. Okey, boleh faham InsyaAllah. Okey. Jadi, kita dah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita berakhir untuk sesi tajuk pada kali ini, dengarkan satu pantun. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Kewajipan zakat jangan tak bayar, besar dosanya di akhirat nanti. Jadi, untuk itu setakat ini saja perkongsian Ustazah pada kali ini. Semoga sikit sebanyak dapat membantu anak-anak untuk memahami tajuk yang pertama ini, tajuk konsep pengurusan zakat, dan semoga kita dapat memahami dan mendalaminya dengan lebih baik lagi selepas ini, insya-Allah. Okey, untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.